Kita dah pun berada dalam rangan Hello Selangor, ya bos. Dan sekarang ini juga kami dah pun live untuk anda menerusi Facebook Selangor FM serentak menerusi frekuensi juga 100.9, sama juga dengan Facebook kami juga Selangor FM 100.9. Baik, kali ini kami bawakan kepada anda tetamu yang cukup menarik sebenarnya, yang akan kita bincangkan mengenai wacana membangun negara madani. Mungkin ramai tertanya apa yang nak kita bincangkan pada petang ini. Jom kita nak terus bersama dengan tetamu kita yang kami jemput khas pada petang ini, bersama dengan berbahagia Encik Khairul Arifin Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini kali pertama tak silap you kan? Ya. Biasanya Datuk datang kan? Ismail Yusof. Ya. Okey, baik. Hari ini kita nak berbincang mengenai wacana membangun negara madani. Mungkin sedikit yang kita boleh kongsikan. Baik, yang pertama sekali terima kasih atas undangan. Dan wacana ini adalah rentetan daripada satu program lah yang akan kita laksanakan pada 19 hari bulan Januari ini. Okey, tak lama dalam Khamis ini, itu seminar masyarakat ataupun negara madani. Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan satu berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Madani, Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. So dalam bahasa Melayu dipanggil Madani, dalam bahasa Inggeris dia skrip. Ia adalah rentetan daripada tulisan-tulisan dan juga beberapa catatan-catatan beliau sebelum ini yang telah pun berkecimpung dalam membina masyarakat ni sejak daripada zaman muda beliau. Dan dia adalah extension kepada dahulu semasa beliau di TPM. Kalau pendengar di luar sana pernah mendengar buku The Asian Renaissance, ataupun Kebangkitan Asia, yang ditulis ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi, lebih mendalam lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Jadi perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Itu yang cuba dibawa oleh dalam perbincangan ini. Sama seperti mana kalau kita ambil balik konsep pembinaan masyarakat yang paling unggul dalam sejarah ketamadunan ialah pembinaan masyarakat Madinah, Madinatul Munawwarah, ya. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madanian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga para negarawan, tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun mengiktiraf dia sebagai suatu masyarakat yang terbaik. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara yang saya fikir cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu perkara yang paling fundamental, asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri. Betul? Jadi kalau kita nak melakukan perubahan harus bermula dari dalam diri. Betul? Jadi komponen diri itu kita tahu ada hati, ada akal dan fizikal. Jadi itu yang sebenarnya kita nak bina. Jadi apa komponennya nanti mungkin kita akan perincikan nanti dengan lebih mungkin mendalam. Awal itu pun penting Ya, niat juga penting. Niat itu paling penting sekali. Semua benda mesti berdasarkan niat. Kalau niat tapi tak lakukan pun tak guna. Tak guna. Baik, itu sedikit antara definisi secara mengenai yang kata konsep madani itu sendiri. Dan sekarang ni kita nak tahu juga pastinya ada misi dan juga visi yang mungkin yang akan dicapai di bawah kerangka madani ini sendiri, tuan. Baik, kalau kita melihat kepada asas di dalam madani, dari segi visi, dia meletakkan suatu jangka panjang dan jangka pendek, ya. Bermula daripada aspek visi, bagaimana visi disebut sebagai membangun tanah air yang lebih mampan dan makmur berdasarkan roh, daya cipta, nilai hormat, keyakinan, ihsan, di mana keterangkumannya itu membina satu masyarakat yang adil.
Dan dari segi visi, ianya adalah satu visi misi jangka panjang. Bagaimana bukan semata-mata yang nak dibina itu masyarakat, tetapi akhirnya komponen masyarakat yang kita terbina dengan ilmu, yang kita terbina dengan sikap, yang kita terbina dengan nilai, ini akan membuahkan hasil kepada masyarakat yang kompeten. Maknanya masyarakat, disatukan masyarakat yang mempunyai satu modal insan yang luar biasa, yang akhirnya boleh membawa kepada kemakmuran dari segi ekonomi, boleh membawa kemakmuran dari segi perpaduan kaum, malah kita juga boleh keluar sebagai satu masyarakat yang ulung lah. Maksudnya bukan semata-mata berkarya di peringkat nasional, tetapi mampu berkarya atau membuat inovasi yang tinggi di peringkat regional dan akhirnya ke luar negara. Antarabangsa. Antarabangsa. Kerana inilah visi yang saya fikir agak penting, sebab dulu masyarakat kita telah terkenal, kalau kita lihat kapal-kapal dulu yang dibina oleh masyarakat Melayu, malah ianya disegani juga di luar. Kita juga berjaya membina konsep-konsep baru seperti konsep gotong royong. Konsep gotong royong ni unik, ada di Malaysia. Malah beberapa negara di dunia pernah meniru konsep gotong royong, hantar orang belajar untuk tengok bagaimana konsep kita gotong royong. Antara tak silap saya pernah dulu daripada Korea, malah daripada negara lain. Contoh, malah pengurusan banjir pun pernah negara dunia belajar daripada kita. Jadi yang ini saya fikir adalah diaspora, bagaimana kita juga boleh mengeksport keunikan dan kerencaman dalam negara kita ini. Seperti konteks dalam isu perpaduan kaum, kita ni agak unik. Pelbagai bangsa, berbilang bangsa, yang pernah juga saya selalu sebutkan dalam beberapa siri program, iaitu kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Jadi mereka ini berbagai tetapi tersatu dalam satu bingkai. Bingkai inilah yang cukup unik sekali, yang cuba digerakkan dalam dasar madani ini sendiri. Jadi dia bukan suatu benda yang terpisah, maksudnya hanya struktur pendidikan saja, tapi ianya haruslah satu, bagi saya lah, satu ekosistem yang lebih menyeluruh dan juga diharapkan kita dapat satukan di situ satu. Jadi dia berkaitan dengan polisi kan. Jadi inilah yang hasrat itu, supaya masyarakat faham. Kita juga meminta kaki tangan kerajaan boleh faham. Ini hasrat Perdana Menteri dengan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar ni cukup kuat membaca. Dengan kalau dia bercakap tu biasanya akan ada quotation daripada buku. Malah Menteri Besar Selangor pun, kalau Datuk Amruddin Syari pun juga begitu sikap dia. Jadi saya fikir tokoh-tokoh dunia ni memang tidak boleh lari daripada banyak membaca. Betul. Kerana membaca ni sumber ilmu, dan itu sebabnya gagasan madani ini dia tidak bermula dengan satu lontaran idea, satu slogan, tetapi dia bermula dengan buku. Jadi pokoknya di sini kita kena ada passion untuk membaca. Ini paling penting sekali kalau seseorang itu juga nampak cerdik kerana dia kuat membaca. Betul. Okey, baik, kejap lagi akan kami kongsikan lagi bersama dengan anda, dan sekarang ini kita yang masih lagi terus bersama dengan 100.9 sebagai teman setia anda, pastinya Selangor FM. Kami bersiaran 6 pagi sehingga jam 12.30 malam, 18 jam sehari menemani anda dengan 5 segmen menanti anda setiap hari. Baik, sekarang ini kita masih lagi dalam rancangan Hello Selangor, dan juga terima kasih sekali lagi kepada My Preview 123 dan juga saluran berita RTM kerana memberi laluan kepada kami Selangor FM khususnya pada kali ini untuk terus bersama dengan anda. Okey, baik, kami masih lagi live menerusi Facebook Selangor FM dan juga live juga di 100.9. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Tadi kita dapat berkongsikan dengan anda kan, antara sedikit lah latar belakang mengenai konsep Madini itu sendiri. Dan sekarang ni kita nak tahu jugalah kan Encik Khairul kan, mungkin kita kalau diikutkan Madini ni mungkin lebih yang kata sinonim kalau kita berkongsikan mengenai yang kata membina masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi kalau kita boleh katakan kalau kita ni banyak membaca, banyak ilmu di dada, insya-Allah kita punya pewatakan pun nampak lebih cerdik lebih orang kata ke depan lah apa yang orang cerita kita macam saya tahu macam itulah lebih kurang Dan sekarang kita nak tahu jugalah kan, apakah antara 6 komponen sebenarnya yang terkandung di bawah rangka Madini ini sendiri. Mungkin sedikit kita boleh kongsikan pada petang ini. Okey.
konsep madani seperti yang saya mukadimahkan tadi, dia adalah bukan semata-mata satu akronim. Seperti yang saya sebut tadi, madani dia terkait dengan soal tamadun, membina satu negara, membina satu keupayaan. Malah madani itu juga dikaitkan dengan masyarakat sivil, masyarakat civil society, masyarakat sivil juga disebut madani. Tapi dalam konteks ini, madani inilah satu akronim yang kita gagaskan kepada 6 perkara utama. Yang pertama ni kemampanan. Kemampanan, dia M tu di situ, kemampanan. Bagaimana kita mahu melihat suatu pembangunan ekonomi, pembangunan institusi yang bersifatnya mampan, holistik sifatnya, merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan satu ekosistem yang menyantuni di antara keperluan manusia dan keperluan alam. Ini penting untuk ada keseimbangan lah, supaya kita tidak katalah pokok habis je semua jadi hutan bandar jadi bandar tanpa ada pokok. Jadi itu kita perlu ada kelestarian di situ, kemampanan. Yang kedua, pada istilah madani itu, A itu berpunca daripada kesejahteraan. A di tengah tu ada A, dari kita ambil kesejahteraan. Kesejahteraan melihat kepada suatu masyarakat itu perlu sejahtera. Kalau kita baca kebanyakan karya-karya di dunia, apa ultimate aim ataupun perkara yang paling last sekali lah, kita nak bangunkan masyarakat, dia nak mencapai apa yang disebut sebagai saadah, kebahagiaan yang total. Jadi di sini kita letak bahawa masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera merangkumi komponen bahawa keseimbangan di antara duniawi dan ukhrawi. Seimbang di antara keperluan material dan keperluan rohani. Seimbang di antara kesejahteraan rakyat itu, sama ada rakyat yang miskin, perlu juga seimbang dengan yang kaya. Jadi tidak ada kesenjangan ekonomi itu boleh dirapatkan. Jadi memberi ruang kepada diratakan, memberi ruang kepada antara miskin dan kaya. So, sebagai contoh kita tahu bahawa apabila kita membangunkan ekonomi, kita tumpu B40. Tapi kita tahu bahawa B40 yang menjual kuih, yang membantu membuat perkara-perkara yang biasa, itu kuih itu dibeli oleh M40. Mereka yang sedikit kaya, yang ada pemerhatian yang akan beli. Jadi itulah pusingan kepada proses ekonomi. Maknanya boleh dikatakan dalam kehidupannya ada keseimbangan di situ. Jadi yang di keseimbangan tersebut akan membawa kepada kesejahteraan. Sebab kita tak boleh hanya mensejahterakan orang yang kaya, tanpa mengambil kira kelompok lain yang tertinggal. Sebab yang kelompok lain ini akan mencetuskan perkara-perkara lain. Mungkin boleh mencetuskan isu jenayah, boleh mencetuskan isu-isu yang tidak seimbang. Jadi harus ada sikap itu. Sebabnya dalam Islam sebagai contohnya, dikemukakan konsep zakat. Zakat dikenakan kepada orang kaya untuk membantu yang mereka yang memerlukan. Jadi satu fikir yang kesejahteraan. Yang ketiga dalam konsep madani yang dikemukakan oleh Perdana Menteri inilah soal daya cipta. Kerana apa daya cipta itu diletakkan di situ adalah kerana kita memerlukan pembaharuan dalam ekosistem kehidupan kita. Kita tidak boleh berada di takuk lama. Maksudnya masyarakat Malaysia harus maju ke depan dalam bentuk inovasi, dalam bentuk penglibatan dia dalam semua aspek. Jadi harus ada kreativiti dalam hal ini. Perlu ada satu sifat apa orang panggil compassion dan juga semangat. Jati diri itu tetap ada, tetapi mesti ada semangat nak berlumba-lumba menyaingi bangsa lain, malah negara lain. Jadi kita harus ada sikap tersebut. Maknanya persaingan yang sihat lah. Persaingan yang sihat dengan mengambil kira juga mereka yang keciciran. Kita tidak mahu bahawa dengan daya cipta yang luar biasa, kemampuan contohnya kita dalam bidang komputer, cyber dan sebagainya, ada mereka yang masih tercicir di luar bandar. Itu sebab istilah madani dilihat dalam satu ekosistem yang lebih terangkum lah sifat dia. Kemudian ada di situ perkataan hormat, komponen yang keempat, hormat. Dan iaitu sikap compassion, sifat hormat itu merangkumi bahawa keperluan antara hormat dalam erti kata yang lebih luas, dalam hormat dalam konsep integriti sebagai contohnya, hormat dalam erti kata kita menghormati sistem yang telah sedia ada, hormat di antara tua dan muda, antara orang tua memberi ruang kepada orang muda. Jadi sikap hormat ini adalah suatu perkara yang
kalau kita tengok latar sejarah ni satu perkara yang hebat di kalangan orang tua-tua dulu kan, dia terlalu pentingkan sikap hormat dan menghormati ni. Jadi hormat ini dibaca dalam konteks lebih luas lah. Bukan bermaknanya hormat ni bermaksud kita tunduk. Tetapi hormat itu maksudnya kita meraihkan, kita menyantuni mereka yang miskin, kita ada sikap prihatin kepada apa yang berlaku di dalam ruang wilayah pengaruh kita. Sebab saya selalu sebut di banyak tempat kalau program motivasi kan, kadang-kadang kita selalu ada sikap bahawa fikirkan hanya diri kita. So kita kita diri kita saja. Maknanya hari-hari keluarga kita, dan kita tak cakna pun apa yang ada pada jiran sebelah kita. Keliling malah kita 40 orang dalam kawasan rumah kita pun kita tak sedar ada yang sakit, ada yang memerlukan, tak makan mungkin. Ini sifat ini kadang-kadang dalam konteks rumah yang flat sifatnya, bukan kampung lagi, taman perumahan terlalu, jiran pun tak kenal kadang-kadang. Kita tak kenal orang sebelah kita, tak bertegur siapa sampai berbulan-bulan. Jadi ini saya fikir satu pencitraan yang kadang-kadang dah terhapus dalam kita menuju pada arus kemodenan. Kemudian yang kelima, disebut sebagai soal keyakinan. Maknanya keyakinan dari segi jati diri, keyakinan dari segi kita berkeupayaan untuk meneruskan apa yang kita ada. Keyakinan di sini bukan semata-mata bermaksud individu yakin tak yakin, tetapi kadang-kadang ada perkara yang menjadi tonggak tunjang kita dalam perlembagaan, sebagainya, contoh bahasa Melayu sebagai bahasa yang ibunda, ya. Perkara yang berkaitan dengan tradisi, nilai dan budaya kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa bahawa budaya orang lain lebih baik. Sebab kita tak yakin dengan akar kita sendiri. Dan saya rasa tak boleh salahkan anak muda ataupun mereka yang merasa tak yakin tu, kerana mungkin dia tak ada pengetahuan, tak ada ilmu, tidak diajar dari mula, kan. Apa benda kita sebut jauhar yang ada di dalam budaya kita. Dan malah kalau kita Muslim, mungkin kita tak kenal budaya masyarakat Hindu, masyarakat Cina, masyarakat orang asli. Jadi keyakinan kepada akar ini kadang-kadang telah pun terobek, yang akhirnya menyebabkan kita lebih bangga dengan budaya-budaya dan pengaruh luar. Jadi keyakinan itu juga bersifat sedemikian, ya. Dan juga kita juga nak melahirkan mereka yang yakin bahawa mereka boleh keluar daripada kepompong sedia ada. Itu sebab kalau saudara di luar sana dapat membaca Madani ini, Yang Perdana Menteri memberikan definisi. Dia beri definisi sedia ada apa, definisi yang dia nak cadangkan apa. Jadi itu gagasan yang dilihat sedemikian. Dan last sekali adalah ihsan, di mana ini satu sikap yang di dalam Islam pun sebagai satu sikap yang tinggi, sebagai sikap yang bersifat kepada akhlak, sikap bahawa bagaimana kita harus ada hubungan yang kukuh, memahami soal apa orang panggil diri kita kenal diri dan juga kita kenal orang lain. Itu sifat-sifat ihsan yang paling hebat lah sepatutnya ada pada dalam diri kita. Maknanya kita kenal siapa diri kita sendiri. Sebelum kita nak kenal orang lain, kita kena sayang diri kita sendiri, kita kenal diri kita sendiri. Benar. Ya. Baik, kejap lagi banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus lagi setia untuk terus bersama dengan kami. Baik, pastinya kita masih lagi dalam ruangan Ekspresi 2 hingga 5, pastinya dengan lagu-lagu terbaik, lagu di era tahun 2000 sehinggalah lagu-lagu terkini. Dan kejap lagi bila habis je Hello Selangor ni, kita akan masuk dalam sesi karaoke. Rakan-rakan kita menerusi My Preview ataupun saluran berita yang nak berkaraoke bersama dengan kami, boleh saja, tak ada masalah pun. 0322873203 ataupun 0322873204. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan, dan juga kita masih lagi bicara mengenai wacana membangun negara madani. Dan sekarang ni berbaki lagi lebih kurang 2 minit setengah lagi, kan. Kita nak cerita sedikit lah apa yang diharapkan oleh rakyat melalui orang kata kerangka madani ini untuk kita menuju ke masa hadapan. Baik, seperti yang saya sebut tadi bahawa dengan 6 komponen madani tadi, sebenarnya ianya diharapkan dapat difahami
oleh rakyat dan juga oleh pembuat dasar. Dan juga pelbagai pihak lah, termasuk masyarakat sivil ataupun yang disebut sebagai masyarakat madani itu sendiri. Sebab dalam membina masyarakat ini, ketamadunan dan masyarakat ni, kita tidak bergerak berseorangan. Kita memerlukan di antara satu sama lain. Samalah seperti sebuah keluarga, ibu perlukan ayah, ibu dan ayah memerlukan anak, anak juga perlukan ibu ayah. Sama juga dengan sifat suami perlukan isteri, isteri perlukan suami. Dan juga masyarakat itu pun sendiri saling memerlukan untuk lengkap-lengkapi. Jadi visi madani itu kita harapkan komponen seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan ihsan ini, komponen ini ada pada diri insan. Kemudian ianya dikeluarkan kepada diri masyarakat itu sendiri supaya ada yang boleh kita ubah. Itu yang kita sebut bahawa ini kerangka reformasi. Yang kita nak ubah dan juga yang kita nak perkukuhkan dalam sektor ekonomi dan keuangan. Kita nak juga perbarui dalam bidang perundangan. Kita nak memperkukuh balik institusi-institusi yang ada. Kita nak mesejahterakan, mengupayakan dalam bidang pendidikan. Bidang kebudayaan juga kita nak ianya lebih budaya yang bersifat lokal. Tidak hanya melihat kepada budaya luar, K-pop, budaya barat, tapi kita tak nampak budaya kita sendiri yang boleh kita ketengahkan. Dan juga ianya membawa kepada kemasyarakatan bandar dan luar bandar yang lebih sejahtera. Jadi inilah saya fikir ia terangkum dalam apa yang disebut sebagai madani itu sendiri. Ya, baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita yang berbahagia, Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus Kandang Pendidikan Institut Darul Ihsan, dan juga untuk penerbit kita juga, kalau penerbit di BEST Nur Ain Muftaharuddin, dan juga penerbit Yearbonz Nur Rashikin Saleh, dan juga anda boleh share video ini supaya ramai yang cakna dengan apa yang kita kongsikan bersama dengan anda pada petang ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk saluran My Preview 123 dan juga saluran berita RTM. InsyaAllah kita bertemu kembali.